Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada hari ini kita nak belajar satu topik baru iaitu transformasi isometri. Transformasi isometri. Ini bab yang ke-11 tingkatan 2 matematik. Mula-mula sekali kita kena kenal pasti apa maksud transformasi. Apa maksud transformasi dalam matematik lah. Dekat luar sana memanglah ada perkataan transformasi. Tapi dalam matematik ni apa dia? Transformasi dalam matematik ialah kita nak pindahkan ataupun nak menggerakkan, nak memindahkan satu titik satu titik ataupun satu bentuk dan satu bentuk lah, bentuk poligon ke, bentuk bulatan ke, satu bentuk kepada pergi ke tempat yang lain. Jadi transformasi ni nak pindah lah. Maksudnya kita nak bawa satu benda tu supaya dapat berpindah. Pindah. Ini bahasa mudah dia, kita nak pindahkan. Sama ada kita nak pindahkan apa? Pindahkan titik ataupun pindahkan bentuk daripada satu tempat pergi ke tempat yang lain. Macam tu. Cuma kita kena ingat bila kita bercerita tentang transformasi ni, dia mesti ada bentuk asal dan dia mesti ada bentuk yang kedua. Bentuk asal tu dipanggil sebagai objek. Bentuk asal dipanggil sebagai objek. Bentuk yang kita pindah tu dipanggil sebagai image. Dipanggil sebagai image. Jadinya biasanya bentuk yang asal contohnya diri kita sendiri. Diri kita sendiri, kita tengok depan cermin, diri kita yang asal itu adalah objek. Lepas tu gambar dalam cermin ataupun muka kita pada cermin tu, itu adalah image. Contoh lagi kalau waktu tengah hari kita pergi tengok, pergi berjalan dekat kawasan matahari kan, kawasan yang tak berbumbung, kawasan terbuka. Jadi dekat situ ada bayang-bayang. Bayang-bayang. Bayang-bayang tu image, diri kita yang sebenar adalah objek. Jadi bila cerita tentang transformasi ni, nak pindahkan titik ataupun bentuk daripada satu tempat ke satu tempat, dia mesti ada dua lah. Mana yang objek, mana yang asal. Kemudian mana yang dia punya image. Okay. Yang tu kena clear dululah. Okay. Itu yang pertama. Jadi dalam matematik tingkatan 2, cara nak pindahkan titik ataupun bentuk, dia ada 3. Nombor 1 dipanggil sebagai translasi. Nombor 2 kita panggil sebagai pantulan. Nombor 3 kita panggil sebagai putaran. Nombor 1 kita nak pindahkan ni dengan cara translasi. Dengan cara translasi. Yang kedua pantulan, yang ketiga putaran. Okey, mari kita tengok. Mari kita tengok soal contoh-contoh lah. Okey. Jadinya ulang semula. Dia maksud transformasi ni di sini. Okey, maksud transformasi ni ialah kita mengubah kedudukan orientasi saiz image. Jadinya dari satu tempat ke satu tempat lah. Cuma nak ceritanya untuk tingkatan 2 ni, semua bentuk-bentuk tu adalah berbentuk kongruen. Semua bentuk-bentuk tu adalah berbentuk kongruen. Apa makna kongruen? Kongruen ni maksudnya objek, saiz dan bentuk objek adalah sama. Adalah sama. Bila kita nak buat perbezaan antara objek dengan image, dia mesti kongruen. Dia mesti kongruen. Untuk inilah, untuk yang tingkatan 2 ni, dia mesti kongruen. Kongruen tu maksudnya saiznya sama, bentuknya sama. Tapi tak kisah. Nak tonggang terbalik, nak songsang, nak berpusing macam mana, tak kisah, tak ada masalah. Yang paling penting, saiz dia sama, bentuknya pun sama. Itu maksud kongruen. Itu maksud kongruen. Kongruen ni ada dekat sini perkataan ni. Kongruen. Kongruen. Kongruen ni maksudnya untuk memindahkan, untuk nak buat transformasi, nak pindahkan dengan cara translasi ataupun pantulan ataupun putaran. Jadi dia mesti kongruen. Kongruen ni objek dengan image, dua-dua tu mestilah sama bentuk, mestilah sama saiz. Sama bentuk, sama saiz. Dia nak menyongsang, dia nak tunggang terbalik macam mana, itu terpulang pada dia. Okey.
Contoh yang pertama, mari kita tengok contoh pertama. Contoh yang pertama ni contoh pertama. Sekejap. Mari kita tengok contoh yang pertama. Contoh satu. Ini contoh satu. Antara berikut yang manakah menunjukkan transformasi? Ingat transformasi ni dia pindah tapi bentuk dia kena sama, saiz dia kena sama. Tapi kalau dia tu macam terbalik tak ada masalah. Okey. Yang A ni, adakah A ni transformasi? Ya, A dan B adalah transformasi. A kita panggil sebagai objek. B kita panggil sebagai image. Okey. A dan B ni sama tak dari segi bentuk dan saiz? Sama. Tapi A dan B ni macam dia terbalik sikit. Dia songsang sikit. Dia macam terpantul sikit. Tapi saiz dengan objeknya sama. Maka ini adalah transformasi. Ini adalah transformasi. Okey, yang kedua, yang B ni. Yang B ni tengok, kalau N tu adalah objek, okey, dan M adalah image, okey. Jadinya tengok objek dan image, sama bentuk sama saiz? Okey, sama bentuk sama saiz? Ya. Cuma yang ini dia yang membeza dia ni lah, dia tak terbalik, dia sama objek sama saiz. Maka ini transformasi lah. Transformasi yang kongruen. Transformasi nombor satu transformasi, yang keduanya kongruen. Okey, ada juga yang dipanggil transformasi serupa. Transformasi serupa tu nanti belajar tingkatan 5. Yang ini adalah transformasi yang kongruen. Cuba tengok C. C, soalan C. P dengan Q sama tak sama? Jadi bukan. Ini bukan transformasi. Ini salah. Ini bukan transformasi. Sebab bentuknya tak sama. Okey, D. Ini pun L dengan K. Satu objek, satu image. Bentuk tak sama. Bila bentuk tak sama, ini bukan transformasi. Itu bukan transformasi. Jadi dah faham belum sekarang ni? Transformasi. Transformasi kongruen. Dia sepatutnya yang lebih tepat adalah transformasi kongruen. Transformasi kongruen ni maksudnya kita pindahkan objek kepada image. Dia mesti sama bentuk, sama saiz walaupun dia tu orientasinya berbeza ataupun dia tu tonggang terbalik, tak ada masalah. Okey. Okey, mari kita tengok yang seterusnya. Okey cuba tengok betul-betul. Kita kalau boleh kita nak buat soalan nombor 1, nombor 2, nombor 3. Jadi kita nak tengok latihan ni, latihan yang ni, latihan 11.1 ni. Okey, latihan 11.1. Antara rajah berikut yang manakah bukan transformasi? A, sama bentuk sama saiz. Ini adalah transformasi. Cikgu tulis T je lah. B, sama bentuk sama saiz. Ini adalah transformasi. Yang dia kata dia nak bukan transformasi. Yang ini bukan transformasi. Yang ini bukan transformasi. Okey, soalan nombor 2. Soalan nombor 2. K tanda. Ini nak abang ni. Kalau jumpa benda K tanda, A tanda, B tanda. Ni nampak ni. Ni K tanda ni. K tanda. Ini nak maksudnya ini adalah image. Ini adalah image. K dekat sini adalah objek. Objek. Maksudnya bentuk segi 1, 2, 3, 4, 5. Segi 5 ni yang ini adalah objek. Dan yang ini adalah image. Kalau dia ada tanda tu, maksudnya image lah. Image. Ini kena ingat, objek adalah benda asal, benda yang pertama, bentuk pertama. Image adalah bentuk yang kedua ataupun meniru bentuk yang pertama. Itu maksud dia. Beza antara objek dan image. Ini K tanda ialah image kepada K di bawah satu transformasi. Kenal pasti bucuk image N. Kenal pasti bucuk image N. Jadinya mana N? Mana N dekat sini? N ni. N dekat sini, mana yang sepadan dengan bentuk yang kat sebelah tu? Yang sepadan adalah T. Maka jawapannya bucuk image bagi N. N ni sama dengan T. Ataupun kalau objeknya N, kalau T bucunya N, maka image-nya adalah T. Yang sepadan. Image panjang BH. BH adalah dekat sini.
Daripada B sampai H. Panjang kat situ tau. Jadi BH. Mana yang sepadan dengan BH? Mestilah QR. Maka panjang yang sama dengan BH adalah QR. Mana image bagi sudut SDB? Ini maksudnya dipanggil sudut. Okay, ini maksudnya dipanggil sudut. SDB. S pergi ke D, pergi ke B. Maksudnya sudut tu dekat D. Sudut tu dekat D, SDB. Kat sini kat mana? Kat sini kat mana? Kat sini jawapannya dekat sini lah. V lah ni. V lah ni. V. Jadinya sudut yang sepadan adalah QVU. QVU. Macam tu. Okey. Kita tengok pula soalan nombor 3. Soalan nombor 3. Kenal pasti pasangan kongruen dan nyatakan sebabnya. Kongruen ni maksudnya sama saiz, sama bentuk antara objek dan image. Tak kisah dia tu menyongsang ataupun terbalik dan sebagainya. Tak kisah. Yang penting kongruen ni sama saiz, sama bentuk. Okey, kenal pasti pasangan berikut. Pasangan yang kongruen dan nyatakan sebabnya. Cuba tengok yang soalan A ni. Adakah dia kongruen? Kongruen tu maknanya sama bentuk, sama saiz. Tak kongruen. Yang ini tak kongruen. Okey. Yang B, kongruen tak? Kongruen ni mesti maksudnya objek dengan image sama saiz, sama bentuk. Sama saiz, sama bentuk. Saiznya tepat dengan bentuknya pun sama. Yang ni tak kongruen lah. Yang C, yang C, walaupun dia tu bertentangan arah, yang C ni walaupun dia bertentangan arah, ini yang C ni, tapi dia bentuknya sama, saiznya sama. Yang ini kongruen lah. Ini kongruen. Okey, dan yang terakhir sekali yang D. Yang D, tengok betul-betul. Kongruen ataupun tidak. Kongruen ataupun tidak. So, dia sebenarnya kongruen. Cumanya dia ni macam songsang sikit. Ataupun dia tu ibaratnya pantulan. Ini dia kongruen lah. Dia kongruen. Okey. Dia kongruen. Dua bentuk yang kongruen. Okey, kita sampai soalan nombor 3. Mari kita tengok soalan yang lain pula. Okey, kita tengok kat sebelah. Okey, jadinya mula-mula sekali yang kita nak belajar adalah translasi. Jadi mula-mula transformasi ni, transformasi ni dia ada untuk tingkatan 2. Transformasi untuk tingkatan 2 ada 3 cara, ada 3 kaedah nak pindahkan objek pergi ke image. Ada 3 kaedah nak pindahkan objek kepada image. Yang pertama sekali adalah translasi. Yang pertamanya adalah translasi. Okey, yang pertamanya adalah translasi. Jadi translasi ni maksudnya, ini maksud bagi translasi. Cuba baca. Translasi merupakan pemindahan semua titik pada satu satah mengikut arah yang sama melalui jarak yang sama. Susah juga ni maksudnya. Yang paling penting macam ni lah. Kita pindahkan titik tu dia tidak akan menyongsang. Ataupun kita pindahkan bentuk tu tak akan terbalik. Dia mesti sama saiz, sama bentuk. Jadi translasi ni sebenarnya cara dia bergerak seperti buah catur kuda. Seperti saja, seperti buah catur kuda. Katakan kita main buah catur, dia ada kuda tau. Dia macam ni lah. Ada kuda. Dia macam ni lah. Buah catur ni ada kuda. Kuda ni, dia boleh jalan macam ni tau. Kuda ni boleh jalan macam ni. Macam ni. Ataupun macam ni. Macam ni. Macam ni pun boleh juga. Macam ni pun boleh juga. Okay. Dia pergi macam bentuk L. Nampak tak bentuk L? Translasi pun hampir sama. Translasi cara jalan dia. Kalau kuda boleh jalan macam ni, kuda juga boleh jalan macam ini. Seperti ini. Dia bergerak seperti L macam ni. Okay. Jadi kuda boleh bergerak seperti ini. Dia bergerak macam L. Jadi translasi ni dia ambil yang ni. Cara bergerak L yang seperti ini. Cara yang bergerak seperti ini. Ini translasi.
Okey, cara bergerak dia. Okey, dia mendata dulu baru dia menegak. Mendata dulu baru dia menegak. Katakan dekat atas kertas graf kan. Katakan kat atas kertas graf kat sini. Contoh ni. Maknanya ada satu titik kat sini. Kalau dia nak bergerak dengan cara translasi, dia boleh gerak dari sini pergi turun ke titik ni. Itu maksudnya. Okey. Ataupun daripada sini dia boleh naik ke atas ni. Macam tu. Ataupun dekat sini pula. Ini dia boleh turun bawah sini. Ataupun sini dia boleh naik atas ni. Itu maksud translasi. Translasi cara dia bergerak tu macam L. Macam L. Dia bergerak tu seperti L. Okey. Okey, cumanya kita nak bagi tahu macam mana kita nak bagi arahan bergerak ke kiri, kan? Bergerak ke kanan ataupun bergerak ke atas, bergerak ke bawah. Macam mana caranya tu? Cara dia seperti ini. Okey. Jadinya dia akan bagi tahu bentuknya macam ni. Bentuknya seperti ini. Seperti ini. A, B. Okey. Contoh katakan ini 3, 5. Dia bagi tahu ni. Maksudnya katakan ada titik kat sini, ada titik. Dan dia bagi dia punya vektor translasi dia adalah 3, 5. Maka 3 ni maksudnya 3 kena ke kanan. 3 langkah ke kanan, 5 langkah ke atas. 3 langkah ke kanan, 5 langkah ke atas. Kalau ni kan, titik P kat sini kan. Jadi 3 langkah ke kanan. 1, 2, 3. Lepas tu 5 langkah ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, sampai kat sini. Jadi titik P tanda, dia punya image dia dekat sini. Maksudnya macam tu lah. Okay. Jadi katakan, dia bagi arahan, negatif 3, negatif 5. Maksudnya, kalau katakan titik P dekat sini, maka dia bergerak, ini negatif 3 ni bergerak ke kiri 3 langkah, bergerak ke bawah 5 langkah. Jadinya, bergerak, ini titik P, bergerak ke kiri 3 langkah, 1, 2, 3, 3 langkah. Bergerak ke bawah, negatif. Maksudnya, kalau negatif 3 tu ke kiri. Kalau negatif 5 tu maksudnya ke bawah. Nombor atas tu ke kiri ataupun ke kanan. Okey. 5 tu maksudnya bawah atas. Tapi kalau negatif 5 ke bawah lah. 1, 2, 3 ke kiri. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5 ke bawah. Jadi dekat sini adalah P tanda dia. Dekat situ adalah P tanda dia. Okey. So, itulah maksud translasi. Biasanya dia akan bagi vektor translasi. Vektor translasi ini nak menunjukkan ke kiri ataupun kanan, ke atas, ke bawah. Okey, mari kita tengok contoh 5. Contoh 5. Dia kata, tentukan kedudukan titik P dalam rajah yang diberikan bagi huraian translasi dan lukis vektor translasi tersebut. Jadinya, dia suruh buat lah. Dia suruh buat. Mula-mula dia suruh lukis daripada titik tu daripada mana nak ke mana. Okey. Jadinya berserta dengan dia punya vektor translasi dia. Okey. P bergerak 2 unit ke kiri dan 3 unit ke bawah. Maksudnya P ni pada asalnya sini, ini dipanggil objek titik ni. Jadi dia kata bergerak 2 unit ke kiri, 1, 2. Okey, lepas tu 3 unit ke bawah. 1, 2, 3. Maka dekat sinilah titik P image-nya. Okey, titik P image-nya. Jadi apa dia punya vektor translasi dia? Vektor translasi dia adalah negatif 2. Okey, untuk yang A ni, dia punya vektor translasi dia adalah negatif 2, negatif 3. Okey, sebab apa negatif 2, negatif 3? Sebab 2 unit ke kiri. Lepas tu 3 unit ke bawah. Negatif 2, negatif 3. Macam inilah dia punya jawapan dia. Maknanya dia titik P kat sini, dia 1, 2. Lepas tu ke bawah 1, 2, 3. Jadinya
itu menunjukkan negatif 2, negatif 3. Negatif 2, negatif 3. Okey. Okey, yang seterusnya pula. Dia kata titik P bergerak 5 unit ke kanan dan 5 unit ke bawah. Maknanya 1, 2, 3, 4, 5 sampai sini. Ke bawah pula 1, 2, 3, 4, 5. Jadinya image dia sudah berada di sini. P tanda. Macam inilah. Jadi vektor translasi dia apa? Vektor translasi dia adalah vektor translasi dia adalah 5, kemudian negatif 5. 5 negatif 5. Lepas tu titik C. C. Bukan titik C, soalan C. Soalan C Soalan C dia kata titik P bergerak 6 unit ke bawah. 6 unit je lah. 6 unit ke bawah. Okey, 6 unit ke bawah. 6 unit ke bawah maksudnya terus saja kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 unit ke bawah. Ini dia punya P tanda dia. P tanda dia macam tu. Okey, P tanda dia. Jadinya apa dia punya jawapan dia? Jawapan dia adalah jawapan dia apa? Jawapan dia adalah 0, 6. Sebab dia tak ke kiri, tak ke kanan. Dia cuma, minta maaf, 0, negatif 6. 0, negatif 6. Dia tidak ke kiri, tidak ke kanan. Maknanya dia kosong lah. Tapi kalau dia ke bawah, negatif 6. Kalau dia ke bawah, negatif 6. Itu cara vektor translasi. Itu cara vektor translasi. Okey. Dan yang terakhir sekali, yang D ni. Yang D ni, maksudnya dia kata titik P bergerak 3 unit ke kanan. Titik P bergerak 3 unit ke kanan. Ini kita bawa lah pergi kanan ni. 1, 2, 3. Ini titik P tu dia dekat sini. 3 unit ke kanan. Ada tak ke atas ke bawah? Tak. Jadinya apa dia punya vektor translasi dia? Vektor translasi dia adalah 3, 0. Macam ni lah. 3 unit ke kanan, 0 ke atas ataupun ke bawah. Okey. Boleh? Okey. Jadinya itulah cara bergeraknya. Cara bergeraknya translasi. Dan mari kita tengok satu contoh lagi, iaitu contoh 7. Satu contoh 7. Contoh 7 dekat sini, contoh 7. Contoh 7 ni dia suruh apa? Dia suruh tentukan translasi bagi raja berikut. Maksudnya dia suruh tentukan vektor translasi lah. Ini A dia apa, B dia apa. Macam tu. Okey, mari kita tengok Untuk yang ni, untuk yang gambar raja A ni, okey, gambar raja A ni kan dia sama bentuk sama saiz, cuma mana objek, mana image. Mana objek, mana image. Yang asal mana? Yang asal inilah objek. Ini objek. Sebab apa dia ni asal? Sebab dia Q saja. Kalau dia buat Q tanda, P tanda, R tanda, itu maksudnya apa? Itu maksudnya kalau dia ni Q tanda, P tanda, R tanda, itu maksudnya image. Image. Jadi kena ingat translasi ni mesti translasi ke, pantulan ke, putaran ke, dia mesti objek pergi ke image, bukan image pergi ke objek. Objek pergi ke image. Nak berjalan mesti objek yang pergi ke image. Jangan kita tersilap langkah image pergi ke objek. Jadi nanti salah dia punya translasi dia. Contoh kita buat ini, titik ni, ini pergi sini, pergi sini, pergi sini, ni pergi sini, pergi sini, pergi sini, pergi sini. Oh, maknanya titik tu dah ada kat sini. Salah. Sebab apa salah? Ini image, ini objek. Sepatutnya ini ni yang pergi ke sini. Objek yang pergi ke image. Objek yang pergi ke image. Sepatutnya objek yang pergi ke image. Ini contoh, katakan katakan ini titik ni. Sebab apa? Titik objek. Dia nak pergi ke image. Mana titik yang sesuai dengan dia? Yang ini dia punya image dia. Jadi kita tengok berapa langkah dia ke kiri ataupun ke kanan. Maksudnya kena dulu ke kiri ataupun kanan. 1, 2, 3. Kan? Macam ni. Lepas tu ke kanan. 1, 2, 3, 4.
Jadi apa dia punya translasi dia ataupun vektor translasi dia? Negatif 3, 4. Negatif 3 tu maksudnya 3 langkah ke kiri, 4 langkah ke atas. Okey. Dan yang keduanya yang B ni. Yang B ni. Cuba tengok mana objek, mana image. Maka kita tahu yang ni adalah objek. Dan yang kat bawah ni adalah image. Okey, yang kat bawah ni adalah image. Jadi objek mesti pergi ke image, bukan image pergi ke objek. Okey, pilih satu titik. Ambil titik ni. Yang sepadan bagi titik tu dekat sini. Jadi objek image. Jadinya sekarang ni objek pergi ke image, ke kiri dulu ataupun ke kanan dulu, baru kita tengok ke atas ataupun ke bawah. Ini dia punya ni dia. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah. 4. Lepas tu ke bawah pula. 1, 2, 3. Oh, apa dia punya vektor translasi dia? Negatif 4, negatif 3, negatif 4, negatif 3. Negatif 4, negatif 3. Dan yang terakhir sekali, yang ini, R mestilah pergi ke R tanda. Okey. Tengok titik ni sesuai dengan titik ni. Jadinya 3 langkah ke bawah. 1, 2, 3. Oh, 3 langkah ke bawah saja. Ke kanan ke kiri tak ada, jadi kosong. Kosong. Kalau ke bawah, yang ke bawah ke atas tu negatif 3 sebab dia 3 langkah ke bawah. Jadi itulah dia punya vektor translasi. Ni kena faham vektor translasi ni. Bergeraknya sesuatu tu, bergerak satu objek tu sama ada ke kiri ke kanan dulu. Lepas tu barulah ke atas dan ke bawah. Okey. Okey. Jadinya sekarang ni kita kena ingat satu keadaan, kadang-kadang soalan translasi dia tak bagi graf, dan dia tak bagi bentuk. Dia cuma bagi koordinat, bagi vektor translasi, kita kena cari image. Kita kena cari image. Jadinya katakan kita kena ingat macam nilah. Satu keadaan maksudnya macam ni, objek bila kita tambahkan dengan translasi, dia akan sama juga dengan dapat image. Ini sama dengan dapat image. Objek tambah translasi sama dengan image. Kalau nak dapat image, kalau nak cari objek, mestilah image tolak translasi, kita akan dapat objek. Okey, kita akan dapat objek. Jadi dia bagi koordinat apa pun, dia bagi apa nama? Dia bagi translasi apa pun, kita pandai tambah, pandai tolak. Okey, mari kita tengok contoh 10. Contoh 10 kat sini. Tentukan koordinat bagi titik A jika koordinat imejnya di A tanda di bawah translasi 3, negatif 2 adalah seperti yang berikut. Maknanya ini koordinat A ni lah. Ini koordinat A. Koordinat ni, titik ni adalah titik asal. Titik asal. Titik sebenar, titik objek. Negatif 6, 1. Jadinya, nak buat macam mana? Okay. Dia, soalan ni, dia bagi koordinat objek. Inilah koordinat objek ni. Ini adalah koordinat objek. Dan dia bagi translasi, ini dia. Sekarang dia nak tentukan image, koordinat image tu, apa dia punya koordinat. Jadinya nak buat apa? Objek, tolakkan dengan translasi. Minta maaf. Objek, tambahkan dengan translasi akan dapat image. Maksudnya macam ni. Kita jadikan dulu negatif 6. 1 ni kita tambahkan dengan 3 negatif 2.
Sebab nak buat apa ni? Sebab nak dapat image. Nak dapat koordinat image. Nak dapat koordinat image. Jadi ya, negatif 6 tambah 3. So jawapannya adalah negatif 3. 1 tambah negatif 2 adalah negatif 1. So koordinat A tanda untuk soalan ini, yang ini ni, untuk soalan ni, okay, dia punya A tanda dia adalah negatif 3, negatif 1. Negatif 3, negatif 1. Dia punya image dia. Okay. Objek. Objek. Sekali lagi. Objeknya adalah pada koordinat negatif 6, 1. Lepas tu dia bagi translasi 3, negatif 2. Kita tambahkanlah negatif 6, 1 ni tambah 3, negatif 2. Dapat jawapan. Dapat jawapan. Itu adalah jawapan bagi image. Jadinya objek. Sekali lagi cikgu beritahu. Objek tambahkan dengan translasi. Kita akan dapat jawapannya adalah image. Macam tu. Okey, yang ni. Ini objek koordinat 90. Titik dia 90. Kita tambahkan dengan vektor translasi ni. Kita akan dapat image. Jadi kita buat je lah 90 tambahkan dengan 3 negatif 2. So kita akan dapat jawapan 9 tambah 3. Okey. 9 tambah 3. 9 tambah 3. Okey. 9 tambah 3, jawapannya 12. Lepas tu, 0 tambah negatif 2, jawapannya negatif 2. Okey. Boleh macam itulah. Jadinya kita sampai sini dulu. Nanti cikgu sambung kemudian lah. Okey. So, sampai sini dulu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.